Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk kita berada dalam majlis ilmu pada tanggal 1 Muharram 1442 Hijrah. Sedar tak sedar kita sudah melangkah 1 tahun lagi, yang menunjukkan betapa meningkatnya umur kita dan semakin pendek usia kita sebenarnya. Jadi kita berdoa moga-moga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk kita memanfaatkan baki-baki waktu yang ada untuk sama-sama kita mempertingkatkan iman taqwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita nak bincang topik yang berkaitan dengan sambutan Ma'al Hijrah 1442. Dan saya tengok depan ni dah ada apa, tanyalah ustaz dah dia pelekat dah, siap dengan nombor lagi. Jadi siapa-siapa yang mempunyai sebarang persoalan, ya saya alu-alukan untuk anda bertanya melalui talian yang tertera dalam kertas yang ditampal di hadapan itu, biar tahu, jangan keliru. Jadi siapa-siapa ada soalan, anda boleh menghantar soalan anda kepada saya melalui WhatsApp ke talian WhatsApp ataupun SMS lah ke talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang ada soalan, anda boleh menghantar soalan anda kepada saya melalui WhatsApp ataupun SMS ke talian 019 324 1364. Jadi diumumkan dengan rasminya bahawa talian dibuka sekarang. Tuan-tuan boleh hantar soalan daripada sekarang. Sebab apa? Sebab kuliah kita mengikut SOP. Kita akan berhenti waktu isyak, tuan-tuan. Jadi masa tu terhad. Oleh yang demikian, nak tanya soalan, tanya siap-siap, saya akan terus respon dari semasa ke semasa. Jadi malam ni kita masih lagi berada dalam suasana PKPP. Maka dengan sebab itu kita jaga SOP masing-masing. Antaranya duduk secara berjarak. Tetapi dalam kuliah ni duduk jarak tak ada masalah. Daripada dulu-dulu lagi, sebelum PKP dah duduk jarak-jarak dah. Seorang duduk ujung ni, seorang duduk ujung ni. Bab duduk jarak ni tidak menjadi masalah dalam kuliah. Sebab apa? Sebab memang biasa lama dah duduk dalam kuliah secara berjarak. Tuan-tuan, tahun ni kita sambut Ma'al Hijrah dengan tema yang dibawa adalah Ummah Rabbani, Negara Harmoni. Itu temanya. Ingat tak ingat ni? Tema ni. Tak ingat pun. Tak tahu pun tema apa kan. Tuan-tuan, dan saya baru dapat satu orang duk komen ni, komen nasyid yang sering dialunkan pada musim Ma'al Hijrah ni, sambutan Ma'al Hijrah, nasyid ni sering dialunkan. Jadi orang duk komen, saya pun tengoklah apa masalah komennya, iaitu komen tentang liriknya.
1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada orang komen lirik ni, dia kata tak betul ni. Sebab apa? Sebab dia kata 1 Muharram detik permulaan perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi Nabi tidak berhijrah bulan Muharram. Betul Nabi tak hijrah bulan Muharram? Betul tak? Betul. Nabi berhijrah penghujung Safar dan bulan Rabiul Awal. Nabi sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. Sampai di Quba tu. Dan Nabi duduk di Quba selama 4 hari. Nabi bina masjid yang nama dia Masjid Quba, yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibina di atas dasar ketakwaan. Dan Masjid Quba ni, lepas Nabi duduk Madinah pun, Nabi tiap-tiap minggu hari Sabtu pagi Nabi akan pergi Masjid Quba, Nabi tunaikan solat 2 rakaat di Masjid Quba tiap-tiap minggu. Sehingga dalam hadis Nabi kata apa? Sesiapa yang mengambil wuduk, sempurna wuduknya, dia pergi ke Masjid Quba, ditunaikan solat 2 rakaat, maka dia akan memperoleh pahala seumpama dia melaksanakan satu umrah. Orang yang biasa pergi Masjid Quba, duk biasa pergi umrah apa semua, kita Masjid Quba dekat pintu tu dia bagi hadis tu, ditunjuk. Dia tampalkan hadis itu. Tapi ialah kita sekarang tak nak pergi umrah ni, kita harap semoga COVID-19 ini berakhir agar kita dapat sama-sama melaksanakan ibadah. Jadi tuan-tuan, Nabi hijrah bulan Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal Nabi keluar daripada rumah penghujung Safar. Kemudian awal Rabiul Awal Nabi berjalan bergerak sampai ke Quba 8 Rabiul Awal. 4 hari Nabi duduk di Quba bina masjid. Tanggal pagi 12 Rabiul Awal pada hari Jumaat Nabi bergerak ke Madinah Al-Munawwarah, ke Yathrib waktu itu kan, yang disambut dengan begitu meriah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Kan Nabi dialu-alukan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, jadi Nabi hijrah bulan Rabiul Awal lah, penghujung Safar dan Rabiul Awal. So tak kena mengena dengan bulan Muharram. Lalu orang mengkritik ni lirik ini. Saya tengok balik, betul ke lirik ini ni? Bila saya tengok balik, saya rasa tak ada masalah. Apa tak ada masalah? Cuba tengok. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah. Nampak? Dia kata 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah. Makna Muharram tu dia kira permulaan kira tahun Islam ni start dengan Muharram. Bukan kata hijrah bulan Muharram. Lepas tu dia kata perpindahan Nabi dan Islam, itu cerita lain lah. Kalau kita nak faham lirik ni, kita tak boleh cerita mesti bersambung, tidak. Hak ni paragraf ni cerita, saya nampak ni tafsiran saya lah. Kalau kita baca puisi, sebab saya dah tengok kadang-kadang puisi-puisi dia macam tu. Dia tak sama macam kita cakap ayat biasa, dia bersambung, dia tak mesti sambung. Sebab tu bila dia kata 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, betul lah, memang tahun Islam Hijrah dia kira start 1 Muharram. Lepas tu dia kata perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah, itu nak cerita bab hijrah, bukan nak cerita bab tahun hijrah. Yang kata hijrah itu adalah perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi saya duk nampak hari ni orang dia suka kritik sebenarnya. Kadang-kadang dia tak tahu hujung pangkal pun. Macam pernah dulu ada satu orang dia masuk dalam YouTube, dia kritik apa? Dia kritik zikir munajat. Zikir munajat macam mana? Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi فإنك غافر الذنب العظيم. Ya Tuhanku, aku tidak layak
ke syurgamu, namun tak upaya menghadapi api nerakamu. Tuan-tuan, orang kritik ni, dia kata apa ni, kita patut minta syurga, ni dia kata aku tak layak, tak mau syurga ke? Tak mau syurga. Kita Islam suruh kita, ajaran syariah mengajar kita untuk minta syurga, bukan tak mau syurga. Ni satu benda yang tak patut dilafazkan. Orang kritik, tentang kritik. Bila orang tanya saya kata fahamlah sikit bahasanya. Kena faham bahasa. Ini bahasa puitis, bahasa orang sufi. Bahasa puitis orang sufi ni macam mana? Dia kata aku tak layak masuk syurga, bukan makna aku tak mau. Dia dua benda berbeza. Tak layak dan tak mahu dua benda berbeza. Tak layak ni adalah berunsur polite. Berunsur polite bagi apa dalam bahasa Melayu? Nak terjemah tak arti lah. Sopan. Ayat yang sopan. Bukan dia tak mau, dia kata dia tak layak, tapi dia pun tak sanggup hadapi neraka. Terimalah taubatku ya Allah. Makna dia nak tak nak? Dia nak. Ayat tu dia nak, tetapi sopannya aku tak layak. Siapalah aku? Begitu. Bukan maksud dia tak mau. Contoh begini kan, tuan-tuan, kita adalah VVIP ni, ada jemputan duk makan kat tepi tu, katakan makan situ. Kita ni golongan marhai ni, kita makan sebelah-sebelah ya. Golongan VIP makan sedap-sedap. Kita lalu tengok dengan udang galah sak-sak kan, dengan sotong tu dia, kita lalu tengok derli menjit mata ya. Tiba-tiba di kalangan VIP tu ada member kita. Dia tengok, oi, hang kan main makan sekali. Dia ajak kita pun teringin ni, tapi tak apalah, saya tak layak kan. Ini semua VIP, saya V pun tak nak, P pun tak nak. Jadi saya tak layak. Alah marilah tu sudah kira layak tak layak. Dalam duk saya tak layak, tengok dah 2 ekor udang dalam pinggan dah ni. Tak layak tu bukan tak mau, sopan dia panggil. Mau siapa tak mau kan, tapi polite, sopan, tak nak, tak apalah saya tak layak duduk dengan kamu. Jadi tuan-tuan, kita kena faham bahasa puitis, tambah-tambah bahasa syair, bahasa-bahasa begitu. Jangan cepat sangat mengkritik. Orang sekarang dia suka kritik. Macam orang kritik doa awal tahun akhir tahun tak berkesudahan. Ni semalam sebelum petang semalam pun orang duk WhatsApp saya tanya, ustaz macam doa awal tahun akhir. Saya kata bacalah, nak baca tak ada masalah apa pun, itu doa. Itu doa. Daklah Nabi tak baca, memang Nabi tak baca sebab dari zaman Nabi tak ada tahun. Tahun hijrah hanya bermula pada zaman Umar. Umar lah yang mengasaskan takwim Islam, kalender Islam yang nama dia kalender bersempena hijrah Nabi. Diambil tahun hijrah Nabi itu dikira tahun yang pertama. Umar yang asaskan. Jadi zaman Nabi tak ada tahun, bulan ada, tapi tahun tak ada. Tidak ada sandaran tahun. Jadi siapa yang letak tahun ni? Sayyidina Umar. Maka dengan sebab itu kita kata Nabi tak baca doa waktu. Memang tak ada lah, sebab tahun tak ada, Nabi nak baca waktu bila. Tetapi sesudah diletakkan tahun, bila kita nak baca doa, apa masalahnya? Doa kan. Tak, Nabi tak buat. Bukan semua benda Nabi tak buat kita tak boleh buat. Teman-teman, bab doa ni jangan baca mantra sudah. Baca mantra memang tak boleh, haram kan. Ni kita baca doa. Doa ni satu ibadah yang kita pohon kepada Allah, yang kita boleh buat bila-bila masa. Awal tahun, tengah tahun, hujung tahun, pagi, petang, siang, malam, buatlah waktu bila pun. Dan Allah Ta'ala memang suka hambanya berdoa. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, doa kepada aku akan tunaikan kepada kamu. Itu pun boleh jadi polemik tuan-tuan, yang kita doa waktu akhir tahun tu. Tak mau buat sudah, bukan satu kewajipan pun. Kalau kamu tak mau buat, sudah tak payah buat. Tapi orang nak buat, jangan duk kata pula benda ni bid'ah lah apa semua. Ni mai 10 Muharram. 10 Muharram ni tak lama ni, 1 Muharram lagi sampai lah minggu depan 10 Muharram, hari Ashura, sunat puasa Ashura. Adat biasa dalam masyarakat kita, dia kacau bubur Ashura. Dulu-dulu lah ni korang lah malah lah. Dulu ni memang sono kat surau masjid tu dia kacau kan, tambah-tambah pelum rocik perang tu, lagi sedap makan bubur Ashura tu. Jadi tuan-tuan, timbul pula isu. Ada yang kata bubur Ashura sunnah. Kena buat ni, kena buat. Ada orang tanya saya kata sunnah kat mana? Nabi tak kenal bubur Ashura pun. Nabi kenal dah bubur Ashura? Mana kenal? Tak ada riwayat kata Nabi makan bubur Ashura, tak ada. Tak apalah. Satu lagi kata pula, ini bid'ah ustaz.
Saya kata bid'ah sebab apa? Nabi tak nak makan pun kita buat sebab apa? Saya kata tak mesti Nabi tak makan itu kita tak boleh buat, itu bid'ah. Kalaulah kata bubur Ashura sebab Nabi tak makan jadi bid'ah, roti canai bid'ah. Nabi makan roti canai tak saya nak tuan-tuan? Nasi lemak Nabi makan nasi lemak, bid'ah tak? Ni kopi jantan lah, kopi tongkat Ali lah, 2-3 kali bid'ah ikut-ikutnya. Jadi benda ni tak kena mengena bid'ah pun. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, makan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni sesuatu yang halal lagi baik. Kita makan yang halal, kita makan yang baik, okey lah, tak kisahlah. Bubur apa pun buat, bubur Ashura tak Ashura buatlah, nak buat, tak ada masalah apa. Ada pula kata, tak ustaz, kita kena tengok juga sebab asal usul bubur Ashura. Saya tanya, asal usul daripada mana? Dia kata asal usul bubur Ashura ni daripada Syiah. Jadi kalau kita buat kita tiru Syiah pula dah, tiru Syiah pula dah. Baik, saya tanya, spaghetti asal usul daripada mana? Tuan-tuan makan tak spaghetti? Spaghetti daripada mana? Bandar Bukit Pucung kah spaghetti? Spaghetti daripada Itali tu tuan-tuan. Depa agama apa Itali tu? Kebanyakan, majoriti je Kristian. Rom dekat Vatikan tu. Burger asal usul benar burger. Hotdog ni hotdog. Kan? Asal usul benar mana? Asal usul kita kah? Tak. Sebab itu bab makan ni dia termasuk bab adat. Bab adat ni mana al-aslu fil adat al-ibahah, asal dalam perkara adat itu harus. Jadi bab makan ni harus, walaupun Nabi tak makan pun kita boleh makan. Tak mesti kita makan hak Nabi makan, tidak, ikut selera kita. Kita nak ciplak daripada mana, nak import makan, tak kisah, makanlah asalkan halalan tayyibah. Itulah syarat dia, itu sunnah dia, itu yang sunnah dia, halalan tayyibah. Sebab itu tuan-tuan, penghijrahan kita ni patut kita lihat dalam konteks apa hari ni. Saya nampak bila sebut ummah Rabbani ni, kalau kita tengok pandangan-pandangan dikemukakan oleh Syed Qutb, oleh Said Hawa dan sebagainya, mereka menyatakan bahawa dalam konteks nak menjadikan manusia yang Rabbani, insan Rabbani yang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan perhambaan itu hanya kepada Allah Ta'ala, mereka ini, insan Rabbani ini mesti orang yang berilmu pengetahuan. Itu is the must. Satu benda yang melibatkan kemestian, iaitu keilmuan. Ilmu kena ada tuan-tuan. Kita hadut jadi kelang kabut ni, caca merba ni, sebab apa? Sebab masalah ilmu. Tak tahu sambut hijrah, tak tahu. Tetapi bagaimana peningkatan ilmu itu, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu syarak, yang berkaitan untuk kita kenal Allah, untuk kita kenal apakah perkara-perkara pengabdian diri kepada Allah, syariat yang perlu kita faham untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Jadi maknanya keilmuan itu merupakan sesuatu perkara yang sangat-sangat penting, bahkan yang paling penting dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, dah ada soalan nak masuk, jadi saya terima soalan dulu. Assalamualaikum. Saya Isa bin Harun nak tanya, ada yang mengatakan baca doa akhir tahun dan awal tahun Rasulullah tak buat, apa panduan dalil yang ada? Saya sebut dah Zat, saya jawab dah, memang Nabi tak buat. Sebab apa? Saya sebut tadi bahawa tahun itu bermula pada zaman Umar. Kalau kata Nabi buat, Nabi dah buat bila? Tahun tak ada kan? Tetapi kaedah hukum syarak menyatakan bahawa tarku syai' la yaqtadi tahrimahu. Nabi meninggalkan sesuatu tidak bermakna ianya haram, tidak. Kita kena tengok apa isu kita nak buat, benda tu baik ke tak baik, benda tu ada asas atau tak ada asas. Yang kita nak buat ni doa, okey, doa okey tak? Okey. Doa nak minta kebaikan, nak minta ampun, okey tak? Okey. Cuma nak buat bila? Buat pada waktu yang Nabi tak nak buat. Sebab apa Nabi tak nak buat? Sebab tak ada tahun zaman Nabi. So kita ada tahun, kita nak buat waktu tu, maka tidak ada masalah. Perkara ini boleh dilaksanakan. Sebab itu para ulama melaksanakan. Cuma yang salahnya apabila kita menganggap itu sunnah Nabi, Nabi suruh buat, itu salah. Itu salah. Kepahaman itu saja perlu diperbetulkan, kerana memang ianya tidak berkaitan dengan Nabi, tetapi tahun hijrah itu diasaskan oleh sahabat Nabi. Cuma kita ni ada feel, perasaan, bila mari tahun baru ni kita rasa nak memohon keazaman, tak ada masalah. Nak bina keazaman baru apa semua, termasuk berdoa, okey, it's okey, tak ada masalah.
Jadi maknanya perkara tersebut adalah dibolehkan. So tidak ada, tak perlulah kita menganggap ianya bid'ah. Bid'ah ni tuan-tuan, dia bukan benda kecil ni. Al bid'atun dalalah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan sesat itu masuk neraka. Takkan orang baca doa masuk neraka, kan? Jadi maknanya perkara itu dibenarkan, tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, betul ke jadi haram kalau kita mencabut rumput atau pokok di atas kubur sebab tumbuhan berzikir pada Allah dan semati mendapat manfaat? Ada dalil ke Ustaz? Terima kasih. Dia sebenarnya dalil memang ada, cuma ulama khilaf tentang dalil tersebut. Dalilnya ialah Nabi SAW melalui kubur, 2 kubur. Nabi kata 2 kubur ni dia azab. Oleh kerana kesalahan salah satu penghuni kubur ni, oleh kerana dia ni tak menyucikan daripada buang air kecil, tak istibrak, tak cuci habis, daripada buang air kecil, dia tak berdehem betul-betul, dia tak pastikan keluar. Jadi menyebabkan kadang-kadang ada saki baki najis dan sebagainya. Kalau dia buat ibadat pun dalam keadaan yang bernajis, so macam mana? Akhirnya penghuni ini diazab oleh Allah Ta'ala, penghuni kubur ni. Satu lagi Nabi kata, Nabi diazab juga penghuni kubur ni. Siapa dia? Dia ni alladhi yamshi bin namimah, dia ni suka adu domba, batu api. Jenis suka batu api ni, nak bagi orang bergaduh ni, mengacum sini mengacum sana, belagakan orang sini belaga orang sana. Ada passion orang macam tu, jenis burung belatuk tu. Entah burung belatuk ni Arab panggil burung apa? Hut tu burung belatuk, tuan-tuan. Hut dia ketuk. Dia jenis batu api ni. Jadi Nabi kata ni kena seksa. Lalu Nabi SAW mematahkan ranting, mematahkan ranting kurma yang hijau, Nabi letak kat situ, kedua kubur ni satu. Dan Nabi kata moga-moga dengan pohon daun-daun yang berzikir ini akan memberi manfaat kepada si mati tersebut. Tuan-tuan, itu dalilnya. Cuma ulama berbeza pandangan. Ada pandangan menyatakan mengambil apa yang Nabi buat, maka dikatakan bahawa pokok-pokok kecil yang ada di atas kubur itu memang dia berzikir, lagi mana dia hijau, kecuali dia dah layu, maka kita jangan cabut dia. Itu kita mengambil hak mayat. Mana hak jenazah tu, bila mana pokok-pokok itu ada dapat memberi manfaat pada dia, jangan kita kacau. Dan ada pandangan ulama kata dah, itu tu yang kata pacak pokok ranting itu khusus pada Nabi SAW saja. Sebenarnya bukan daun tu, tapi syafaat Nabi itu yang betulnya. Syafaat Nabi itu, bukan kerana daun semata-mata daun. Sebab tu tidak ada hadis yang Nabi suruh pergi letak, pergi tanam pokok apa di atas kubur, tak ada. Jadi ada khilaf di kalangan ulama dalam soal itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia mengambil asas daripada hadis ni supaya kita berhati-hati, jangan duk pergi cabut daun-daun yang hijau, terutama pokok-pokok kecil yang hijau yang berada di atas kubur. Bukan di sekitar kubur, di atas betul-betul. Jadi kecuali dia sudah layu, kita nak bersihkan, kita boleh cabutlah. Kecuali juga pokok-pokok besar yang tak sesuai lah, yang menyebabkan akarnya masuk ke bawah, itu kena potong awal lagi, tak ada masalah. Jadi itu khilaf dengan ulama. Dalam mazhab Syafi'i memang ada qaul menyatakan haram untuk mencabut, dan ada qaul dalam mazhab Hanafi saya kata makruh untuk mencabut. Jadi apapun kita keluar daripada khilaf itu adalah mustahab. Jadi kita tengoklah, kalau kita nak bersih pun kita bersih, kita biarlah yang mana yang pohon-pohon hijau yang kecil-kecil itu di atas kubur betul. Kalau di persekitaran kubur itu tak apa, itu boleh dibuang. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Saya Firdaus Mukhtar nak tanya, kenapa antara bulan haram iaitu Muharram diharam perang? Boleh ceritakan? Dia dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang 4 bulan, arba'atun hurum. 4 bulan ni 4 bulan haram. Haram tu merujuk kepada diharamkan berperang. Jadi maknanya bulan itu bulan yang istimewa.
Jangan duk gaduh-gaduh dia orang berperang apa semua. Sebab apa? Sebab kamu fokus kepada perdamaian, fokus kepada penyembahan, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan seumpamanya. Jadi maknanya bulan Muharram termasuk dia Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. 3 bulan berturut, 1 bulan yang berasing. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ni berturut-turut, satu lagi Rejab. Ini bulan-bulan haram. Jadi kita berada dalam bulan haram. Bulan haram ni makna bulan yang istimewa, yang mana kita buat ibadat dalam bulan ini akan digandakan pahala. Banyak mana kita serah pada Allah, kita tak tahu banyak mana. Tetapi kata para ulama, awas kalau sesiapa yang buat dosa pada bulan-bulan haram ni juga, dia punya dosa dia lebih besar daripada dosa yang dilakukan pada bulan-bulan lain. Jadi ini keistimewaan bulan haram, termasuk bulan Muharram. Maka dengan sebab itu kita digalakkan untuk berpuasa. Tak kisah nak puasa hari apa pun, puasalah. Terutama yang sabit dalam hadis Nabi SAW, 10 dan 11. Tasu'a dengan bukan 11, 9 dan 10. Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram. Tasu'a dan Ashura, dia ada kisah dia sebenarnya. Nabi SAW mengikut riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni memang berpuasa Ashura sejak zaman Mekah. Puasa sebabkan ibadat puasa ni merupakan ibadat yang kita kata sejak sekian lama difardukan pada umat-umat dulu lagi yang kata puasa ni, bukan umat Nabi Muhammad aja. Jadi sebelum turunnya ayat tentang puasa Ramadan, Nabi dah puasa dah waktu itu. Antaranya Nabi puasa Ashura. Bila sampai Nabi datang Madinah, waktu itu turunnya ayat puasa tahun 2 Hijrah, puasa Ramadan, maka Nabi teruskan puasa Ashura sebagai puasa sunat lah. Sebab apa? Puasa Ramadan sudah ada untuk puasa wajib. Satu ketika tu tuan-tuan, Nabi memang duk puasa lah. Tiba-tiba Nabi tengok Yahudi pun puasa juga. Rupanya Yahudi puasa pada Ashura, 10 Muharram juga. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, sebab apa kamu berpuasa? Maka mereka pun menjawab, kami berpuasa pada tarikh ini kerana pada Ashura ini Nabi Musa diselamatkan daripada kekejaman Firaun. Firaun ditenggelamkan dalam Laut Merah. Ini pada tarikh Ashura ni lah. Maka kami berpuasa mengenangkan peristiwa ini. Maka Nabi SAW menyatakan kepada golongan Yahudi itu, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kamu. Sebab Yahudi ni maka sebut yang mereka mengagung-agungkan Nabi Musa, para Nabi, tapi mereka menentang, maka tak pakai pun. Sedangkan Nabi SAW menyambung risalah para Anbiya alaihimussalatu termasuk Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi ni, Nabi tak suka ada persamaan dengan Yahudi. Walaupun Nabi puasa ni bukan kerana tiru Yahudi dah, memang Nabi dah puasa sejak sekian lama dah. Tetapi Nabi tak suka ada persamaan dengan Yahudi. Maka dengan sebab itu Nabi SAW menyatakan supaya berpuasa pula Tasu'a. Puasa Tasu'a ni mana 9 Muharram. Tujuan puasa 9 Muharram ni untuk apa? Untuk mukhalafah, untuk berbeza dengan puak Yahudi. Itu tujuannya. Sebab itu kita disunatkan tuan-tuan untuk beza dengan puak Yahudi dalam apa benda. Sebab tu orang Yahudi ni solat, dia tak boleh pakai kasut dalam solat. Yahudi dalam Islam boleh pakai kasut, asalkan kasut tu bersih. Sebab tu para askar tentera yang mereka pakai kasut boot dan sebagainya, maka masuk hutan tak ada masalah, maka boleh solat dengan kasut tu semua, tak perlu tanggalkan kasut tu, asalkan kasut itu bersih. Berbeza dengan Yahudi tak boleh. Dan Yahudi pula fashion dia orang ni, dia akan suka apa? Suka bagi misai tebal, janggut tak ada. Nabi suruh kita mukhalafah. Apa dia? Pendekkan misai, panjangkan janggut. Nak berbeza tu sunnah untuk berbeza dengan golongan Yahudi. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, itulah sebuah sedikit cerita ataupun kisah latar belakang yang berkaitan dengan perkara tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita balik kepada cerita kita, sambutan Ma'ah Hijrah tahun ni, sambutan yang bertemakan Ummah Ramadani, negara harmoni. Jadi bila mana kita sebut tentang Ummah Rabbani ini, satu ummah yang memastikan supaya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik mungkin.
berdasarkan Quran dan sunnah Nabi SAW, menjadikan Quran dan sunnah sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadi macam mana nak menghasilkan ummah rabbani ni, sebagaimana kita petik daripada kata-kata Sayyid Hawa. Yang pertama, ilmu pengetahuan, penekanan soal ilmu melahirkan ulama, ilmu melahirkan pelajar, melahirkan guru, melahirkan fuqaha. So ilmu itu pula perlu dipelajari, perlu diamalkan dan perlu disampaikan. Ilmu itu dalam konteks hijrah ni tuan-tuan, bila kita sebut hijrah, bila kita faham nak wujudkan, nak lahirkan insan rabbani, ummah rabbani ni, hak ni kena ada, yang ni kena ada, iaitu kita mewujudkan manusia atau modal insan di kalangan manusia yang berilmu pengetahuan duniawi dan ukhrawi, terutama ukhrawi lah, dan termasuk duniawi juga, sebab tugas manusia di atas muka bumi ni untuk jadi khalifah. Khalifah ni ada dua tugas. Yang pertama liiqamatid din, yang kedua wasiyasatid dunyabi. Yang pertama nak tegakkan agama, itu yang pertama. Jadi makna tugas kita ni nak tegakkan agama ni, nak tegakkan Islam. So nak kena ada ilmu lah macam mana cara untuk kita melaksanakan Islam dalam kehidupan kita. Kita kena tahu hukum hakam, kita kena tahu akidah, kena tahu fiqh, kena tahu tasawuf, kena tahu ilmu-ilmu fardu'an ni. Yang kedua, wasiyasatud dunyabi, untuk kita memakmurkan dunia berdasarkan dengan cara yang tidak bercanggah dengan agama, memakmurkan dunia. Jadi kita nak majukan dunia, silakan tuan-tuan, majulah macam mana pun, tetapi semuanya terarah kepada pengabdian diri kepada Allah. Tidak melakukan kerosakan, tidak melakukan kezaliman. Nak maju, majulah, tapi jangan ada rasuah, jangan ada benda-benda zalim, rasuah seumpama yang dipelopori oleh puak Yahudi. Puak Yahudi suka sangatlah benda macam ni. Jangan ada riba, jangan ada penindasan. Buatlah sesuatu kemakmuran keduniaan dengan cara yang beramanah, bertanggungjawab, jujur. Dan inilah yang dihasilkan daripada ummah rabbani yang berpengetahuan tinggi. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang pertama yang disebut oleh Sayyid Hawa dalam risalah dia Ihya Ar-Rabbaniyah. Yang kedua tuan-tuan, apa perlu dilaksanakan nak melahirkan ummah rabbani ni sempena mak hijrah ni, iaitu tarbiyah dan pendidikan. Mengukuhkan tarbiyah, ilmu saja kalau tak ada mendidik, jadi pendidikan, tarbiyah yang dapat dihasilkan melalui tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Nak jiwa kita nak suci, nak bersih tuan-tuan, supaya kita dapat mempamerkan akhlak yang terbaik, akhlak yang terpuji. Akhlak ni tuan-tuan hasil daripada penghayatan kita kepada ilmu. Maka itulah satu penghijrahan sebenarnya. Akhlak yang baik, akhlak yang berdasarkan kepada nawaitunya, itu memang semata-mata kerana Allah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sesungguhnya setiap amalan itu berasaskan kepada niat, dan bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat pahala kerana Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya kerana dunia, dia dapat dunia. Atau kerana wanita, dia dapat kahwin dengan wanita tersebut. Takat tu je, yang lain dia tak dapat. Fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Sesungguhnya hijrah itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Jadi tuan-tuan, kita nak dapatkan apalah hijrah ni. Kita nak hati kita bersih. Kita nak kita benar-benar dapat memberi sesuatu terhadap diri kita untuk kita melakukan perubahan, penghijrahan ke arah yang lebih baik. Pendidikan ini perlu, sebab tu ada kekuatan untuk kita melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi dalam masa hijrah, Nabi buat apa? Benda penting Nabi buat, bina masjid. Bina masjid tuan-tuan. Kalau tidak ada tarbiyah, kekuatan jiwa, kita tak boleh nak bina masjid. Kita tak boleh nak mengimarahkan masjid.
Nabi bina masjid tu nak bagi tahu itu simbolik kepada apa? Penyatuan umat Islam, simbolik kepada kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang dijelmakan dalam institusi masjid. Masjid tu penting. Nabi mula-mula sampai Quba buat masjid dah. Sampai Madinah buat masjid lagi. Kan? Jadi tuan-tuan, memanglah masjid Nabi kita kata lah macam duduk Quba 4 hari dia buat masjid. Masjid dulu simple. Pelepah-pelepah tamat tu jadi bumbung pun bukan semua, separuh je. Kemudian dia punya pokok-pokok jadi tiang-tiang apa semua sikit je, di lantai tak ada kapet macam ni. Banding tuan-tuan zaman Nabi punya masjid dengan masjid kita, memang dahsyat masjid kita lagi. Tetapi imarahnya memang surrender lah. Dari sudut imarahnya, masjid itu tempat yang diimarahkan dengan sebaik mungkin, iaitu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid Allah itulah orang beriman, di kalangan orang beriman pada Allah dan hari akhirat. Tuan-tuan, jadi itu masjid. Lepas tu Nabi buat apa lagi? Nabi persaudarakan di kalangan umat Islam. Persaudaraan penting. Persaudaraan penting tuan-tuan, benda yang sangat penting. Kesatuan ummah itu berlaku dekat persaudaraan, kasih sayang. Lepas tu kita duduk masjid ni, kita tujuan untuk apa? Untuk mengeratkan kasih sayang di antara satu sama lain. Jangan ada pertelingkahan. Kalau pertelingkahan sikit sebanyak, itu salah faham biasa, maafkanlah. Ini kadang-kadang berlaku bergaduh ni, sumpah 7 keturunan ni sumpah. Tu dia punya dahsyat punya bergaduh, kan? Jadi maknanya kita jadikan sebagai apa? Asas hubungan persaudaraan kita itu satu ikatan. Persaudaraan itu satu ikatan yang dijalinkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada ni kalau ada clash, ada kita maafkan. Kita nak supaya kewajipan untuk mewujudkan persaudaraan itu memang satu kewajipan yang wajib. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kamu. Tuan-tuan, saya teringat satu kisah yang berlaku. Kisah benar, lama dah kisah benar ni. Tapi saya masih ingat, lepas tu saya akan cerita. Saya cerita, ada satu kali itu saya sedang memandu driving, tiba-tiba ada seorang anak murid saya telefon daripada Kedah. Dia kata, "Ustaz, nak maklumkan mak menakan saya baru meninggal dunia." Mak menakan ni mak saudara lah. Saya pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. "Ustaz, nak bagi tahu satu lagi." Kita apa dia? "Mak menakan saya ni, mak saudara saya dikebumikan." Kalau orang Kedah panggil simpan, disimpan, dikebumikan lah. Dikebumikan sebelah kubur nenek saya. Sebab mak kepada mak saudara saya, nenek dia lah. Saya kata, tak apalah, apa masalahnya? "Ustaz, cuma satu soalan saya nak tanya Ustaz." Saya kata, "Apa?" "Nenek saya itu dah 20 tahun dah meninggal. Lalu bila mak saudara saya nak dikebumikan sebelah kubur mak dia lah, nenek dia mana mak, mak saudara dia lah. Masa korek kubur tu Ustaz, tengok-tengok yang kata nenek dia itu walaupun 20 tahun dah meninggal, kain kapan pun dia elok lagi. Kain kapan yang membalati tubuh pun dia elok lagi." Subhanallah. Kan? Lepas tu dia kata, "Tu nak tanya Ustaz tu." Saya kata, "Nak tanya apa?" "Saya nak tanya Ustaz lah, apa amalan nenek saya?" Tercengang-cengang saya dapat soalan lagu tu. Saya kata, "Mana saya tahu nenek kamu bukan nenek saya." Dia tanya kita pula apa amalan nenek dia. Kita kenal pun tak. Lalu saya tanya dah betul-betul kamu duk perhati-perhati nenek kamu ni orang macam mana? Dia kata, "Ustaz, dia orang biasa, orang kampung, bukan ustazah, bukan apa, bukan mengaji, tak ada, dia orang biasa, tapi semayang apa semua dia jagalah. Tapi dia orang biasa aja." Tak, saya kata, "Tengoklah sikit kok ada kelebihan dia, hak lebih sikit." Kelebihan dia ni nak kata ibadat biasa macam orang lain. Cuma satu je lah kalau kelebihan dia pun. Saya kata apa dia ni baik dengan orang. Dengan orang tak ada nak musuh-musuh, dendam-dendam tak ada. Kalau orang datang rumah dia layan sungguh. Apa yang ada dia keluar habis. Kan? Dia tak ada nak mengumpat orang, tak ada. Bab tu dia tak ada nak mengumpat dengan orang, nak dengki dengan orang, semua tak ada. Siapa orang kenal dia, orang nak kutuk, dia tak kisah pun. Sebab apa? Sebab dia menjaga hubungan sesama manusia itu. Hubungan persaudaraan. Saya kata kat dia, itulah dia. Itulah yang kamu nampak macam simple. Itulah dia. Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa kelebihan yang dia ada itu. Hablum minan nas. Hablum minan nas ni tuan-tuan perlu dijalinkan. Cuba kita tengok hadis Nabi. Nabi bagi tips kepada kita, kaedah nak masuk syurga.
bagi kaedah masuk syurga. Ada 4 benda Nabi sebut nama syurga ni. Di hujung hadis Nabi kata tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk syurga dengan penuh kesejahteraan dan keselamatan. Apa dia? Nabi sebut 4 perkara nama syurga. Yang pertama Nabi kata afsyus salam, tebarkan ucapan salam, maknanya saling bagi salam. Yang kedua wa at'imut ta'am, bagi makan, jamu orang makan, terutama orang memerlukan. Yang ketiga wasilul arham, hubungkan silaturahim di antara waris-waris saudara dan sebagainya. Yang keempat wasallu billail wan nasun niyam, yang keempat solatlah di waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Di hujung hadis Nabi kata tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Mana 4 ni, afsyus salam, bagi salam, wa at'imut ta'am, bagi makan, wasilul arham, hubung silaturahim, yang keempat wasallu billail, solat malam. Dan antara 4 ni, yang mana yang hablum minallah, yang mana hablum minan nas? Hablum minallah satu je, iaitu solat malam. Hal lagi tiga semua berkaitan dengan hubungan sesama manusia, baik bagi salam, baik bagi makan, baik silaturahim. Nak cerita pada kita, inilah perkara penting, tips penting untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia berkaitan dengan manusia. Sebab itu kita jangan rasa selesa datang masjid qiyamul lail tapi bergaduh dengan orang, mengumpat dengan orang, fitnah orang, zalim orang. Oh jangan tuan-tuan. Naya sampaikan Nabi kata, kalau golongan macam tu walaupun nampak ibadat dia cantik tapi dia jadi golongan yang muflis di akhirat kelak. Jadi muflis, masuk neraka kan. Jangan buat main. Jangan buat main. Sebab itu sempena hijrah tahun ni 1442 hijrah ni, kita letakkan keazaman yang tinggi untuk kita memperbaiki dan mengislahkan lagi hubungan kita sesama kita, insya-Allah. Ia akan mendatangkan kebaikan pada kita. Dan yang ketiganya, nak menjadi ummah rabbani ni adalah apa? Berdakwah di jalan Allah. Jangan tinggal dakwah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menyeru ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Satu perkara yang diwajibkan di dalam Islam. Supaya apa? Supaya nak jaga masyarakat, supaya mereka itu benar-benar dapat melaksanakan kebaikan. Dapat melaksanakan kebaikan apabila dilaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menyeru ma'ruf, mencegah munkar. Itu kewajipan kita, tuan-tuan. Menyeru ma'ruf ni kita mengajak orang kepada kebaikan, ajak orang pada kebaikan, dan juga apa-apa perkara mungkar maka sama-sama kita cegah. Ini perlukan kepada amal jama'i. InsyaAllah ianya dapat memberi kebaikan kepada kita yang banyak. Masuk isyak lagi? Masuk lagi? Masuk dah. Jadi saya bagi laluan untuk azan isyak terlebih dahulu. Selepas azan isyak kita akan landing dan closing, insyaAllah. Okey? Jadi kita rehat sebentar untuk azan isyak dikumandangkan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, macam kita janjikan tadi bahawa kita ikut SOP. Jadi dah masuk waktu isyak, jadi kita pergi kepada kesimpulan insya-Allah perbincangan kita pada malam ini. Saya sebut tadi antara 3 perkara yang penting sempena tema Mahal Hijrah tahun ni melahirkan apa? Ummah Rabbani, negara harmoni ini, iaitu yang pertama dalam konteks ilmu pengetahuan, yang kedua dalam konteks pentarbiahan, dan yang ketiga dalam konteks untuk berdakwah, melahirkan da'i, iaitu orang yang menjalankan tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi moga-moga kita dapat jadikan ia sebagai sesuatu yang kita dapat bina dalam kehidupan kita pada tahun baru hijrah ini, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan pada kita untuk menjadi umat yang terbaik yang dapat melaksanakan segala perintah Allah dengan terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebagai umat bila mana apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh ma'ruf, mencegah munkar, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebelum saya akhiri, ada soalan lisan nak tanya? Soal lisan. Soal ni saya tutup lah. Soal WhatsApp saya tutup. Soal lisan ada? Soalan direct. Ada soalan nak tanya? Tak ada
Okey, tak ada, kita berhenti sekadar itu. Dan kalau nak menambah lagi bahan bacaan, ini ada buku saya yang terbaru tuan-tuan, baru diterbitkan 2020 ni. Yang pertama berkaitan dengan kesempurnaan wuduk dan solat. Kesempurnaan wuduk dan solat. Tuan-tuan boleh baca buku saya ini, insya-Allah boleh dapatkan nanti selepas solat Isyak, dapat daripada saya. Kemudian yang kedua, ramai orang stres kan dengan COVID-19 ni, baca buku ni, Warkah Nabawi buat orang stres. Warkah Nabawi buat orang stres. Ini antara buku saya yang terbaru lah, diterbitkan tahun 2020 ni. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan boleh jumpa saya selepas daripada solat Isyak nanti. Jadi sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit perbincangan kita pada malam ini. Moga-moga pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga insya-Allah kita dapat sama-sama merealisasikan hijrah itu dalam kehidupan kita, sebagaimana kita menghayati penghijrahan dan penghijrahan Rasulullah SAW dan para sahabat daripada Mekah ke Madinah, yang mana mereka itu benar-benar berkorban, benar-benar berjihad semata-mata nak mendapat redha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bertanya diri kita, apakah pengorbanan yang kita lakukan, apakah penghijrahan yang kita lakukan untuk benar-benar dapat redha daripada Allah Ta'ala. Kita boleh senaraikan insya-Allah pengorbanan dari sudut ketaatan dan juga menghindarkan diri daripada sebarang kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita semua, insya-Allah. Wallahu alam. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap saya maaf. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti ibadaka salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.